Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dapat kita lanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan tafsir surah At-Taubah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan masuk ayat yang ke-36 ke 35. Jadi kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Jadi ayat yang ke-35 tu bermaksud ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu diselar dengan dahi, perut dan punggung mereka, sambil dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan
sebagaimana dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketentuan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam keempat-empat bulan itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Dan ketahuilah bahawa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambahkan kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya pada 1 tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Dijadikan terasa indah oleh syaitan perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi itu beberapa ayat yang kita baca malam ni. Ayat yang ke-35 tu sebenarnya berkait rapat dengan ayat 34 yang menceritakan bagaimana orang-orang ahlul kitab, ulama-ulama di kalangan ahlul kitab, orang-orang alim di kalangan ahlul kitab, mereka memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dengan cara yang batil, memperdayakan orang ramai, yakni menggunakan agama untuk mengaut keuntungan peribadi, untuk mengaut keuntungan peribadi, seperti yang kita cerita dah sebelum ni, ayat yang ke-34 tu. Jadi ayat yang ke-35 tu, ayat yang ke-35 tu adalah balasan untuk mereka di hari akhirat kelak. Jadi balasan tu, salah satu bentuk balasan di akhirat kelak iaitu menggunakan apa yang diperolehi dengan cara yang salah di dunia tu. Jadi benda hak dikehendaki oleh orang tadi, ahlul kitab tadi, ulama-ulama di kalangan ahlul kitab tadi, menggunakan agama untuk dunia. Dalam bahasa dah ni panggil tunggang agama, okey. Tunggang agama, tapi tidak semestinya tepat, okey. Istilah orang lain dipakai tu merujuk kepada orang tertentu tu tidak semestinya tepat. Cuma dengan ayat tu bolehlah kita kata ni menunggang agama lah. Orang ahlul kitab dulu tunggang agama untuk dapat keuntungan dunia. Jadi keuntungan yang mereka dapat di dunia berbentuk emas dan perak, benda itulah menjadi bahan yang menyiksa mereka kelak di akhirat. Menggunakan bahan yang sama untuk menyiksa mereka di akhirat kelak. Itu satu bentuk siksaan yang sangat-sangat pedih. Jadi dalam ayat 35 tu apa ni? Allah Ta'ala kata dipanaskan emas dan perak. Emas dan perak dipanaskan, lalu diselar dahi, perut dan punggung mereka. Bahagian-bahagian hak terdedah ni, okey. Bahagian-bahagian kulit hak apa ni pedih lah, okey. Di dahi pedih, kalau kena apa, perut pedih, punggung lagi lah pedih. Pedih. Sebab itulah kalau kita apa ni hukumnya kau apa-apa, okey. Dia piak, dia rotan tu di punggung tu. Hukuman rotan sebab punggung. Sebab situlah tempat yang apa ni kalau kena tu rasa habis, setubuh dapat rasa. Jadi di akhirat kelak bahan-bahan yang sama, emas dan perak ni kalau atas dunia sebagai perhiasan, sebagai benda disukai oleh manusia, tapi di akhirat esok benda itulah hak digunakan untuk menyeksa mereka. Untuk menyeksa mereka. Ni ancaman lah. Ancaman kepada, kalau dalam ayat ni cerita berkenaan dengan orang Yahudi dan orang Nasara, pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasara. Jadi perkara yang sama juga boleh berlaku kepada orang Islam, umat Nabi ni, umat Muhammad. Boleh berlaku juga di kalangan orang yang alim, di kalangan orang yang berpengetahuan agama, atas dasar nak dapatkan kepentingan sebentar, kepentingan duniawi. Ada juga berlaku lagu ni. Ada juga. Jadi mereka juga akan dapat balasan yang sama esok.
Sebab memperdayakan masyarakat awam. Memperdayakan masyarakat awam. Orang aku itulah agama. Rupa-rupanya bukan agama. Rupa-rupanya bukan agama. Itu adalah satu perkara yang mereka reka untuk mengelabui mata orang awam. Dengan sebab tu mereka dapat keuntungan yang banyak. Mereka dapat keuntungan yang banyak. Jadi ni seksaan yang bakal mereka perolehi seksa. Itu. Lepas tu ayat yang ke Ayat yang ke Ayat yang ke 36 tu. Ayat yang ke 36. Hak ni sekali tengok berkaitan dengan bilangan bulan ke. Cerita berkenaan dengan bulan 12 bulan setahun. 12 bulan setahun. Cerita tapi seolah-olah tak ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Dengan ayat sebelum tu cerita berkenaan dengan bagaimana ahlul kitab, ulama-ulama di kalangan ahlul kitab mempergunakan agama untuk kepentingan peribadi. Seolah-olah tak ada kepentingan, tak ada hubungan. Tapi sebenarnya ada hubungan yang rapat. Kalau ayat 34 tu nak cerita bagaimana pendeta-pendeta di kalangan Yahudi dan Nasara mempergunakan agama, menakut tambah agama. Mereka tahrif, menyeleweng agama tu sehingga berubah rupa sebenar agama jadi lagu lain disebabkan penyelewengan yang mereka lakukan. Dalam ayat yang ke-36 ni, dalam ayat yang ke-36 ni pula menceritakan berkenaan dengan orang musyrikin Quraisy, orang jahiliah. Sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka juga ada perangai yang sama. Mereka juga ada perangai yang sama, iaitu mengubah ketentuan agama, mengubah kehendak agama, kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nafsu mereka. Orang panggil tahrif. Orang panggil tahrif, tukar biar kena dengan selera mereka, biar kena dengan kepentingan mereka. Jadi gapo yang mereka lakukan? Mereka buat nasi. Nasi ni merubah ubah bilangan hari dalam sebulan tu jadi lebih. Jadi lebih. Dalam bulan Hijrah, dalam bulan Islam, dalam tahun Hijri, dia tak serupa dengan tahun Syamsi ni, tahun Masihi ni. Tak serupa. Dia kurang 10 hari. Kalau tahun Masihi ni 365 ataupun ada 366 4 tahun sekali tu. Dalam tahun Hijri dia ada 355 ataupun 356. Dikurang 10 hari ataupun 11 hari lebih kurang itulah. Jadi untuk maksud-maksud tertentu, untuk maksud-maksud keuntungan-keuntungan tertentu, orang musyrikin Quraisy dulu mereka telah ubah. Mereka tambah tahun Hijri itu adalah beberapa bulan-bulan tu mereka tambah sikit. Jadi sama banyak dengan tahun Masihi. Jadi bila mereka ubah lagu tu, berubahlah. Berubah. Setiap bulan dalam agama tu dia ada dah ketentuan dia. Bulan ni kena puasa. Bulan ni tak boleh perang. Sikit. Jadi bila mereka ubah kucah waya. Habis terabur. Jadi dengan ubah tarikh tu, dengan ubah bilangan hari dalam setahun, mereka secara tidak langsung telah mengubah tarikh masa hak sepatutnya orang ketika tu buat ibadat ni, bulan tu buat ibadat ni. Jadi berubah. Jadi menyebabkan orang buat ibadat tu bukan dalam bulan hak ditetapkan. Jadi tu perangai orang jahiliah, serupa dengan orang Yahudi juga. Sebab kira-kiranya mereka ni walaupun sebelum kedatangan Nabi, hak ni berlaku sebelum Nabi mari lagi. Walaupun Nabi tak mari lagi, tak ada syariat lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka terikat dengan syariat Nabi Ibrahim dan Ismail. Sebab tu keturunan dia terikat juga sikit sebanyak. Jadi mereka tuai qana. Jadi dalam ayat yang ke-36 ni nak cerita bagaimana orang musyrikin mempermainkan
agama Allah, ketentuan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang mana mereka warisi. Mereka warisi sepatutnya, mereka beramal dengan amalan-amalan tersebut, tapi mereka tukar, mempermainkan, mempersendakan. Jadi berubah dah lah. Rupa agama millah Ibrahimiyah tu berubah. Berubah. Itu. Okey. Jadi sini dah belah-belah nak cerita berkenaan dengan bagaimana mereka ubah tahun bilangnya bulan tu. Jadi Allah Taala pun dalam masa yang sama Allah Taala pun royak selalu, tegaskan selalu bahawa bilangnya bulan dalam setahun di sisi Allah ialah 12 bulan. 12 bulan. Kalau kita pakar berdasarkan pengubahan yang telah dilakukan oleh orang musyrikin, dia jadi dalam tempoh 3 tahun akan menyebabkan lebih sebulan dah. Setahun tambah 10 hari. Macam ni kalau kita ikut tahun Masihi lah, kita kata lah ni kan. Kalau kita ikut tahun Masihi, setelah 3 tahun tahun Masihi bersamaan dengan 3 tahun sebulan tahun Hijri. 3 tahun Masihi bertepatan dengan 3 tahun sebulan, lebih sebulan. Dalam tahun Hijri. Jadi kalau kita buat amalan kan, kalau kita katakanlah kita sesuaikan amalan kita ni, kita kata lah ni kan, kita kata moga dalam bulan Islam dia ada bulan 1 dia bulan Muharram. Bulan 2 bulan Safar. Bulan 3 Jumadil Awal. Jumadil Akhir bulan 4. Bulan 5 bulan 3 Rabiul Awal. Bulan 4 Rabiul Akhir. Bulan 5 Jumadil Awal. Bulan 6 Jumadil Akhir. Bulan 7 Rejab, Sya'ban, Ramadan, lepas tu Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Okay. Jadi kalau kita kata contoh Zulhijjah bulan berapa? Bulan 12, bulan terakhir dalam bulan Islam. Jadi dalam bulan Zulhijjah tu ada satu ibadat khusus, ibadat haji. Kita kata ibadat haji, kalau kita ikut kalender Islam, kalender Hijri, kita buat bulan 12. Kalau kita kiyah, kalau kita pakai kalender Masih, kita akan buat pada bulan Disember. Kata buat pada bulan Disember. Lari ke tidak? Lari. Lari. Zulhijjah, kita kata Zulhijjah tahun ni boleh berapa? Bulan 6, bulan 7. Tak siapa lagi bulan Disember. Jadi gitulah dilakukan oleh orang musyrikin dulu. Dia kena, dia buat lari. Dia tak ikut betul-betul bulan Hijri ni. Dia ikut bulan Masihi. Adalah kepentingan tertentu dia. Pentingan dari segi bisnes. Sebab kalau bulan bulan Hijri ni, bulan Masihi ni, dia selain molek kan, dari segi musim. Kan? Dari segi musim selain molek. Kalau bulan 12 tu musim sejuk. Kita kata dia sesuai molek. Jadi untuk memastikan perjalanan bisnes mereka tu sentiasa untung, bila mana haji ni, bila mana musim haji ni lama dah disyariatkan sebelum Nabi mari lagi. Ramai dah orang Islam ketika tu, orang yang ikut agama Nabi Ibrahim, dia pergi haji dah ketika tu. Dia pergi haji dah bulan sama juga, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulqa'dah tu orang musyrikin Mekah pasal dah. Kemoh pasar, nego. Nego. Jadi kalau kata nego tu berlaku pada musim panah. Musim atau musim kita kata musim luruh lah, musim orang boleh pergi kan. Boleh pergi. Jadi kalau ikut tahun Hijri bulan depan, dia akan kesok macam kita kan lah ni. Raya kan, kesok semua kan, kesok. Kadang-kadang musim hujan. Tahun depan awal sikit, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kan naik kan. Lalu berlaku. Kalau guna bulan Hijri lalu berlaku. Musim panas pun lalu, bulan puasa tu. Musim hujan pun lalu, bulan puasa kan. Kalau kita sini 2 musim je. Kalau luar
musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh, lalu belaka kalau ikut bulan Hijri. Dia ada. Sebab nak nego, sebab nak untung, dia nak pastikan biar bulan Zulhijjah tu, ya bulan Zulhijjah tu banyak orang ramai mari ke tumpu ke pusat di Baitullah, di Masjidil Haram tu. Jadi dia ejah. Bulan tu biasa sama dengan tahun Masihi. Jadi samalah musim. Setiap musim Zulhijjah tu berlaku jatuh pada musim, kita katalah musim luruh ke, musim sedap lah pergi kan. Kalau musim sejuk tak ramai lah nak pergi kan, musim sejuk getah kan. Sejuk getah. Tak usah lagi. Jadi terjejas perniagaan mereka. Jadi nak keuntungan duniawi, mereka pusing. Mereka pusing. Jadi menyebabkan lagi dah lah. Lama kelamaan setiap tahun dia akan berubah. Menyebabkan orang pergi buat haji bukan pada bulan haji, bukan pada bulan Zulhijjah. Orang puasa bukan pada bulan Ramadan hakikatnya. Tidak gitu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala celalah perbuatan mereka ni. Sebab tu Allah Ta'ala cela perbuatan mereka ni. Jadi sini dalam ayat ni Allah Ta'ala kata sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Ayat ni kita tahu dalam setahun ada 12 bulan. Itu siapa yang menentukan agama? Agama. Seminggu 7 hari agama tentukan. Agama tentukan. Sebulan 29 hari, 30 hari. Siapa tentukan? Agama. Agama tentukan. Allah Ta'ala tentukan. Sebab dia ada kaitan lah dengan peredaran dengan bulan, matahari, pusingnya langit, dunia bumi ni semua ni dia ada kaitan yang rapat. Dia ada kaitan yang rapat. Jadi setiap agama dia ada tahun-tahun dia ada bulan-bulan dia sendiri kan. Tapi hak mana hak paling tepat tentu sekali Allah Ta'ala, iaitu tahun Hijri lah. Tahun Hijri. Tahun Hijri, kalender Hijri. Kita lah ni tak guna kalender Hijri, kita guna kalender Masihi. Kalender Masihi. Tapi kalau nak kira hak mana lebih sesuai, lebih tepat, walaupun kalender Masihi pun 12 bulan juga, tapi dia beza 10 hari dengan kalender Hijri. Hak mana hak lebih tepat? Kalender Hijri. Kalender Hijri. Tak apalah waktu tu. Jadi Allah Ta'ala kata bilangan bulan ialah sebanyak 12 hari fi kitabillah, mengikut ketentuan Allah. Ketentuan dia ni mengikut ciptaan dia lah. Ciptaan dia. Hak dia cipta langit, bulan, bumi ni kan dia ada kan. Utara dia tu, kitara dia tu berpusing tu selama mana nak penuh satu pusingan tu. Itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ketentuan Allah 12 hari. 12 hari. Dalam ketentuan agama ni, dalam ketentuan agama lain pula beza-beza pula. Beza-beza pula. Pas kita nak pakai hak mana? Tentulah kita nak pakai hak Tuhan yang menciptakan dunia ni. Sebab dia jom buat. Dia jom buat. Jadi bila dia buat tu, pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Pada hari dia menciptakan langit dan bumi. Itu kalau baca dalam surah Sajdah kau apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh ne masa. Dalam tempoh ne masa, ne waktu. Ada kata ne hari. Okey. Jadi dalam tempoh tu lah. Dalam tempoh tu lah dia ciptakan langit, bumi apa semua ni, dan ditetapkan bilangan bulan dalam setahun 12 bulan. 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tu ada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Gapo dia agak maksud, apakah yang dimaksudkan dengan bulan haram ni? Iaitu bulan yang haram ni maksud dia dimuliakan lah. Haram sini dimuliakan, yang lebih daripada bulan-bulan lain. Kalau buat amalan pada bulan tu, pahala dia lebih daripada bulan-bulan lain. Kalau buat macam bulan puasa, bulan Ramadan kan. Tapi bulan Ramadan tidak termasuk dalam bulan haram ni. Kalau buat dosa pada bulan tersebut,
akibat dia, bala dia, dosa dia lebih besar daripada bulan-bulan lain, daripada bulan-bulan lain. Jadi banyak ada agama ni, dia ada bulan yang lebih mulia daripada bulan lain, dia ada hari yang lebih mulia daripada hari lain. Dia ada ketentuan-ketentuan gitu. Dia ada tempat yang lebih mulia daripada tempat lain. Mekah, Madinah lebih mulia daripada tempat-tempat lain. Ada beza dia lah. Ada beza dia. Jadi bulan haram ni, maksud dia Allah Ta'ala mengharamkan berlakunya peperangan pada hari tersebut. Jadi pengharaman itu telah dinyatakan dalam dalam pengutusan, dalam risalah Nabi Ibrahim dan Ismail. Situ lagi Allah Ta'ala haramkan bulan haram ni. Allah Ta'ala haramkan peperangan dalam bulan haram. Dalam bulan haram. Bulan apa bulan haram ni? Bulan Muharram, Zulqa'dah bulan sebelah. Bulan sebelah dalam bulan Hijri. Lepas tu Zulhijjah bulan 12. Lepas tu Muharram, bulan 1. Tiga ni. Berakhir tiga ni. Berakhir tiga ni. Lepas tu satu lagi bulan Rejab. Bulan Rejab. Bulan Rejab bulan ke-8. Bulan Rejab satu lagi. Tiga ni berakhir, satu lagi solah ke bulan Rejab. 2 bulan sebelum Ramadan. Okey. Jadi tu 4 bulan haram. 4 bulan haram. Jadi buat apa Allah Taala haramkan peperangan dalam 3 bulan tersebut. Ini dalam syariat terdahulu, dalam syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Buat apa? Supaya amalan ibadat haji tu boleh dilakukan dengan aman. Dia orang Arab kuat perang atas dasar ni lah. Atas dasar puak perang selalu mudah menang perang. Mudah menang perang. Ini penyakit dia lah. Ini penyakit dia. Jadi untuk untuk menjamin keselamatan ibadat haji kalau berlaku peperangan tak boleh orang takut nak gerak pergi buat haji. Menyebabkan tak boleh tidak berlakulah ibadat haji pada tahun tersebut. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala kata ni boleh haram 3 ni, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, supaya orang boleh pergi buat haji dengan tenang, dengan aman dan selamat. Boleh melakukan perjalanan dengan molek. Dengan molek. Itu. Manakala bulan Safar tu pula, bulan Safar, kalau tak ada 3 bulan tak ada kan, dia sebab perjalanan lagi buat haji tu, haji berlaku pada bulan Zulhijjah. Orang buat bulan Zulhijjah, jadi dia dah tempoh sebulan sebelum tu orang start dah jalan pergi safar. Sebab tak ada kenderaan, tak ada petugas apa, jadi panjanglah perjalanan pergi sebulan. Perjalanan pergi sebulan lebih, perjalanan balik pun sebulan lebih. Jadi tempoh 3 bulan tu sudah molek lah. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Jadi dalam tempoh 3 bulan ni masyarakat orang ramai ambil masa untuk pergi dan pulang daripada mengerjakan ibadat haji. Jadi sebab itulah dalam tempoh 3 bulan tu tak boleh perang. Perang. Haram perang. Manakala dalam bulan dalam bulan Safar. Dalam bulan Safar pula bukan bulan Safar, tukar. Rejab. Bulan Rejab. Dalam bulan Rejab pula dia kata ketika tu ramai orang pergi buat umrah. Ramai orang pergi buat umrah. Jadi untuk menjamin keselamatan jugalah. Untuk menjamin keselamatan orang pergi buat umrah tu pula. Kalau 3 bulan tak ada persiapan untuk pergi buat haji. Hak ni pergi buat umrah pula. Pergi buat umrah pula. Jadi bila gitu bila ada ketetapan ni bulan haram, 4 bulan ni bulan haram, maka terjaminlah keselamatan hujaj, orang-orang pergi buat haji tu. Itu maksud bulan haram sini. Tika tu tak boleh perang, tapi lah ni boleh dah. Ni telah nasakh, telah dibatalkan. Telah dinasahkan dalam syariat
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat Muhammad telah batal dah. Telah batal dah. Tak apalah. 4 bulan telah batal peperangan itulah. Boleh pergi dah lah. 4 bulan tu. Batal dah. Boleh berlaku dah bulan ni. Boleh berlaku dah. Tapi dengan syarat demo tu perangi kita dululah. Hak ni hak kata 4 bulan hari ni demo tu dulu. Demo tu dulu. Setelah hijrah. Hak ni setelah hijrah lah. Setelah hijrah. Setelah tu ayat Bara'ah. Ayat Bara'ah ke ayat ni ayat surah Bara'ah ni. Ketika itulah bermulanya ayat ni lah menasahkan ayat Bara'atu minallah, permulaan surah Taubah ni menasahkan hukum terdahulu. Hukum terdahulu. Ini macam kata buat amal bagian pahala lebih lagi kalau buat masyarakat tu tak ada apa lagi. Hak tu ada lagi. Hak tu tak ada lagi. Dari segi perai je. Dari segi perai je. Okey. Lepas tu minha arba'atun hurum. Antara 12 bulan tu ada 4 bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi lepas tu Allah Taala kata zalikad dinul qayyim. Itulah ketentuan agama yang lurus. Itulah ketentuan agama yang lurus. Jadi Allah Taala kata gini ni untuk mendorong manusia supaya berpeganglah dengan ketentuan tersebut. Zalikad dinul qayyim. Kalau mu nak jadi orang yang beragama sungguh, mengikut agama yang lurus, maka kamu kena ikut ketentuan yang Allah Taala bagi tahu ni. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Ini isyarat dah lah. Isyarat menzalimi diri sini maksud dia isyarat bahawa jangan kamu melakukan penyelewengan terhadap bilangan bulan dalam tahun seperti yang Allah Taala sebut selepas ni berkenaan dengan nasi itu. Itu. Jadi jangan menzalimi diri. Isyarat kepada orang musyrikin. Selepas tu mereka melakukan pengubahan. Mereka mereka seleweng bilangan bulan. Maknanya tak betul lah. Tak boleh. Kalau tempat kita, walaupun kita pakai kalender Masihi kayak kita kata, waktu tu dalam urusan duniawi kita je. Urusan sekolah, urusan pejabat ke, urusan hak luar lah. Hak berkait dengan agama kita tak rasa ke. Raya haji ke, raya puasa tak ada ikut kalender Masihi. Tak ada ikut kalender Masihi ke. Kalau kira bulan Ramadan bulan berapa? Kalau kira bulan Ramadan bulan ke-10 kan? Bulan ke-9. Bulan ke-9. Mana kalau ni ikut bulan Masihi kat September lah. Tapi tahun ni kita nak puasa dah boleh 4 ni pun. Nak puasa dah boleh 4 ni. Mungkin tunggu September tu ada. Jadi tempat kita ni bagi dua gitu. Untuk urusan duniawi kita pakai Masihi, untuk urusan agama kita ikut hak Hijri lah, tak lari, tak kosek tu. Tak kosek tu. Jadi demo tu kosek. Kosek bulan Hijri tu sama dengan bulan Masihi, menyebabkan lari. Larilah. Bila lari kat orang duk follow, orang duk ikut hak dia katalah hak terpakai pada waktu tu. Ingat ke betul dah bulan Zulhijjah. Rupanya bukan bulan Zulhijjah. Sebab kesok dah tahun demi tahun dia lari dah. Jadi buat amalan haji bukan pada bulan haji, tak boleh pahala. Sia-sia sahaja. Sia-sia sahaja. Fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu. Jadi ni illah lah. Allah Ta'ala kata suruh perangi, suruh lawan. Jangan bersama dengan orang musyrikin, jangan sependapat dengan orang musyrikin. Sebab apa? Sebab mereka serupa dengan orang Yahudi, serupa dengan orang Nasara, melakukan
penyelewengan terhadap agama dengan cara dia tak ubah agama tu sendiri. Temu dia ubah tarikh. Dia ubah tarikh tukar habis. Tukar habis agama. Syirik. Bijak dia. Bijak dia. Ubah tu buat apa? Nak sesuai dengan nak suruh biar keuntungan bisnes mereka sentiasa terjamin. Kayak kita kalau buat bisnes ke, ada musim-musim dia menurun ke. Kalau musim hujan ke, jadi mahal selalu barang ke. Sebab sikit. Sikit barang tu sikit. Kalau musim-musim biasa ni, musim hok panjang lah, hok biasa ni, senang, barang banyak. Jadi perjalanan bisnes tu agak kita kata lancar lah. Jadi bisnes ni dia berkait rapat dengan musim. Naik turun dia tu ada kaitan dengan musim. Jadi sebab itulah dia nak jaga. Biar bulan haji hok ramai orang pergi Mekah, ramai orang beli dengan dia. Bulan tu jatuh pada bulan hok tidak tidak sesuai lah dengan nego tu. Bukan pada musim sejuk ke, musim salji tu ke banyak ke, ada. Bukan musim panas cinduk siapa orang tak tobik rumah ke, tak. Biar sesuai. Lepas tu sesuai tu nak tahun lah biar sesuai. Macam tahun Masihi ke, serupa ke setiap tahun. Kalau kita duduk sini tak seru mana. Kalau kita duduk negara 4 musim kita rasa okey. Boleh royak lalu. Masuk bulan ni kita akan sejuk. Setiap tahun lagu tu. Ni bulan ni musim sejuk. Bulan ni musim panas. Bulan ni musim bunga. Bulan ni musim luruh. Boleh royak lalu. Sebab tahun dia tu tak ganjok. Tak ganjok. Waqatil musyrikin kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahawa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bertakwa jaminan Allah Taala. Ini untuk memerangi orang musyrikin, untuk menyanggahi mereka, tidak bersama dengan mereka. Dia ada risiko. Nak perang ni. Bukan setakat peperangan ni bukan setakat peperangan dengan pedang, tak. Tak boleh serupalah, tak ikut arah dia. Tak ikut arah dia. Tidak kata duduk di bawah kehendak dia. Jadi alat dia, tidak. Tidak jadi alat dia lah. Tidak ikut arah dia. Tidak ikut arah dia, okey. Kalau kita lah ni cuti, kalau kita tempat Kelantan ni alhamdulillah lah. Dari segi hari cuti tu, hari Jumaat tu cuti dah. Hari Jumaat cuti dah. Kalau luar-luar, hari Jumaat tu kerja lagi. Hari Ahad baru cuti. Tu ikut area dia, okey. Ikut area dia sebab hari Ahad tu hari mereka pergi ke gereja. Memanglah kalau tempat kita ni tak nampak mana. Di negara-negara Kristian, hari Ahad tu lah hari ibadat mereka nya. Kita hari Jumaat hari ibadat kita. Jadi kita cuti hari Ahad. Hari Ahad dengan satu hari ibadat kita, hari raya minggu kita, hari Jumaat kita tak cuti. Di setengah-setengah tempat. Banyaknya gitulah di Malaysia ni. Tu ikut area lagi tu, ikut area lagi. Jadi tak ikut area. Biar berubah 100%. Kita ikut Allah Taala nak. Kita ikut Allah Taala nak. Walaupun tak serupa dengan kehendak mereka. Jadi disebabkan apa tak serupa tu? Apa tak serupa? Apa suruh memerangi mereka supaya tak serupa dengan mereka? Sebab mereka telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Jadi bila ubah Allah Ta'ala nak, salah. Siapa demo makhluk. Demo ubah hak Khalik, hak pencipta buat. Demo langsung tidak ada kelayakan, tidak ada kemampuan, tidak ada kepandaian untuk ubah. Tiba-tiba ubah. Tentu sekali pengubahan tu adalah yang salah. Jadi sebab itulah tak sewi ikutlah. Tak sewi ikut. Lepas tu innaman nasi ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya nasi. Jadi perbuatan tadi, perbuatan pengubahan menambah ke menyamakan tahun Hijri, kita kata mudah. Sama ke tahun Hijri dengan tahun Masihi, bilangan bulan dia tu dia ejahlah. Bulan-bulan tertentu dia ejah. Biar serupa dengan bulan Masihi. Jadi sama banyak. Setahun 365 hari orang panggil nasi. Tu orang panggil nasi. Pengunduran. Ejah kesok. Kita kata kesok. Waktu tu ni dah kita tak ada dah. Sekali lagi lah. Sekali lagi kita akan sambung berkenaan dengan lagu mana mereka kesok tu. Kesok tu lagu mana, okey. Jadi itulah
apa ni? Itulah untuk malam ni. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.